إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شامل لهم الفاتح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Abdullah bin Habib, telah berkata royam bagiku, hai anakku, jadikan olehmu akan amalmu garam, dan adabmu tepung. Dan kata setengah mereka itu, lazimkan olehmu akan adab pada zahir dan batin, maka tiada menjahatkan seseorang itu, dan maka tiada menjahatkan seseorang akan adab pada batin, melainkan dibalas pada batin. Dan tiada menjahatkan akan adab pada zahir, melainkan dibalas pada zahir. Ini dikit tip-tip yang diberi oleh Tok Ulama ni, iaitu pandangan para ulama sufi baik berkaitan dengan persoalan adab. Jadi ahli sufi mereka jatuh kepada istidrak kerana berjahat adab, tak jaga adab. Jadi oleh itu perlu kita jaga adab-adab zahir dan batin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan golongan istidrak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kelak kami istidrakkan mereka itu min haitsu la ya'lamun, daripada sekira-kira mereka tak tahu, mereka tak sedar. Tahu dah terkeluar daripada jalan yang sebenar. Kalau kita berjalan daripada sini pergi Buah contoh, kita berjalan tu memang rasa lambat, lambat rasanya lambat. Tapi kita berjalan dalam masa sejam, kita noleh belakang, kita dah tak nampak dah tempat bermula kita. Tempat kita bermula kita dah tak nampak. Begitulah ditarik oleh Allah sikit. Sedang kita ni dah bukan macam dulu dah. Itu nama istidrak. Dikeluarkan oleh Allah. Allah keluarkan kita daripada jalan yang sebenar. Walaupun sikit kita lari, lama-lama dia jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ulama-ulama sufi amat memberatkan, ambil berat sangat tentang adab ni. Baik.
Kata Abdullah bin Habib, telah berkata royam bagiku. Abdullah bin Habib kata royam bagi tahu dia. Royam kata apa? Hai anakku, wahai anakku, jadikan olehmu akan amalmu. Amalan kita ni kita jadikan garam. Amal kita ni laksana garam. Dan adabmu tepung. Garam dengan tepung nak buat kuih. Kalau tepung saja pun tak cukup, garam saja pun tak jadi. Buat kuih tak ada garam tak sedap lah. Dia mesti ada garam. Garam tu dia jadi mencantikkan, menyedapkan makanan kita tu. Jadi amal kita tu laksana garam. Ya. Adab tu laksana tepung. Jadi amal mesti beradab. Amal tak beradab ibarat makna kita kata garam tak bertepung. Tepung kena ada, garam pun kena ada. Adunan yang sesuai untuk adab dengan tepung dengan garam ni, dia akan melahirkan makanan yang sedap. Tak kira ada tepung ke apa ke, adunan buat kuih tu kan, dia mesti ada garam, gula, tepung, dia ada sukatan-sukatan dia tu, baru dia jadi elok masakan kita tu. Begitulah dengan amal ibadat kita. Kalau amal saja tak ada adab pun tak jadi. Adab saja tapi tak ada amal pun tak jadi ke? Lembut, sopan santun tapi tak semayang, itu apa? Semayang tapi tak ada sopan santun, tak ada adab, budi bahasa pun tak jadi ke? Semua ada, kena ada. Adab pun penting, amal pun penting. Beradab dalam beramal. Kita tengok Imam Ghazali ketika ambil wudu, dia ada adab. Ya. Basuh tangan ada doa dia, basuh kaki ada doa dia, basuh muka tu ada doa dia. Basuh tangan, ya Allah ya Tuhanku, tangan kanan ni, jadikanlah aku ni sebagai ashabul yamin, menerima kitab besok ni belah tangan kanan. Basuh tangan kiri, minta jauh daripada menerima kitab amal di sebelah tangan kiri. Basuh kaki, minta Allah tetapkan kaki kita di atas siratal mustaqim. Basuh muka, supaya muka kita ni muka orang yang bercahaya, putih bersih. Jangan jadikan muka kita besok di akhirat muka hitam legam. Gitu. Sapu kepala, sapu telinga, semua ni mempunyai adab-adab. Kita beradab dalam mengerjakan amal. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan adab-adab. Makan ada adab, tidur ada adab, kan? Bekerja ada adab, masuk tandas pun ada adab. Jadi penuh dengan adab-adab, sopan santun. Jadi Islam ni penuh dengan beradab. Nak cakap pun kena ada adab. Jangan tak bercakap ikut dana. Masa ni orang tak kira dah, dia meletakkan adab tu ke tepi dan tak ambil berat pasal adab. Itu kata Royam. Dan kata setengah mereka itu ahli sufi, lazimkan olehmu akan adab pada zahir dan pada batin. Adab zahir, adab batin. Adab zahir ni boleh nampak dengan mata kepala. Adab batin, adab hati. Zahir dan batin dua-dua ni penting. Ya. Ulama kata zahir itu laksana burung. Zahir itu laksana sangkar, batinnya burung dan sangkar. Ada dua penting.
Burung sangkar jaga burung. Burung duduk dalam sangkar. Jadi dua ni mustahak. Burung pun kena ada, sangkar pun ada. Zahir pun ada, batin pun ada. Kita kena bagi perhatian dua-dua. Tangkap bagi elok, jangan lubang besar, nanti burung lari. Burung pun kena jaga, kita bagi minum, bagi makan. Kalau kita jaga zahir saja, jaga jasad saja, batin tak jaga, lama-lama batin kita mati, hati kita mati. Bila hati mati, jasad tak terpakai satu. Dua-dua kita jaga, zahir dan batin. Jadi kata ulama sufi, dia suruh kita lazimkan olehmu akan adab pada zahir dan pada batin. Adab zahir pun jaga, adab batin pun jaga. Macam kita semayang, rokok elok-elok, sujud elok-elok, baca elok-elok, semua kita jaga. Itu adab zahir. Batin pun macam tu juga. Hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Jangan lalai dalam mengerjakan ibadat. Jangan lalai, jangan lupa Allah Ta'ala. Itu dia. Maka tiada menjahatkan seseorang akan adab pada batin, melainkan dibalas pada batin. Apabila batin kita ni jahat adab dengan Tuhan, tidak bersifat tawadhu, sifat angkuh, sombong, ria, ujub. Allah bagi batin. Batin tak takut kat Tuhan, tak ingat kat Tuhan, tak kasih kepada Allah Ta'ala. Batin tak manis dalam melakukan ibadat. Tidak ada rasa takut pada Allah, tak rasa kasih pada Allah. Itu balasan Allah pada sudut batin. Sebab apa? Sebab kita lupa Tuhan. Bila kita lupa Tuhan, kita buat maksiat batin. Ria, ujub, takabur, macam-macam lagi. Maka Allah balas. Tak dapat kemanisan dalam beribadat. Tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Tak rasa kasih kepada Allah. Makrifah tak meningkat. Itu dia. Allah balas cara batin. Ya. Dan tiada menjahatkan akan adab pada zahir, melainkan dibalas pada zahir. Zahir kita adab tak beradab. Bila dengar azan, kita tak datang berjamaah. Allah balaslah kita. Jauh, makin jauh. Daripada masjid, daripada surau dan sebagainya. Jadi pada zahir pun kena jaga, batin pun kena jaga. Kita makna kata tak jaga adab, kita mudah-mudahkan maksiat, Allah balas cara zahir. Kadang-kadang zahir kita ni terjerumus dalam lembah maksiat. Tuhan campakkan kita ke lembah maksiat. Kita tak beradab dengan para alim ulama, Allah balas hingga jauh kita daripada para alim ulama. Jauh pada ulama, habis kita dekat dengan siapa? Dekatlah dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak beradab dengan ulama. Sedangkan Rasulullah kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Kita tak beradab, cakap kasar, tuduh macam-macam. Akhirnya kita nak sangat Allah bagi kawan rapat kita bukan para alim ulama, bukan orang baik-baik. Kawan rapat kita musuh-musuh, seteru-seteru Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun jadi macam dia. Jauh, makin jauh. Dia. Jadi kita salahi adab zahir, Allah balas cara zahir. Kalau kita menyalahi adab batin, Allah Ta'ala balas secara batin. Jadi itu jagalah adab zahir dan batin. Dan kata Zunnun al-Masri radhiyallahu anhu, apabila keluar murid daripada haddul adab, maka bahwasanya
kembali ia daripada sekira-kira datangnya. Zunnun al-Masri, dia kata apa? Apabila seorang murid itu, murid ni orang yang berkehendak kepada jalan akhirat, kemenangan akhirat. Dia mengaji, dia beramal, beribadat. Tetapi murid ini keluar daripada haddul adab. Dia dah tak beradab dengan adab yang sepatutnya. Dia mula sombong, mula angkuh, tak takut dengan maksiat, tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Itu ciri-ciri hati mati. Ibn Athar sebut dulu ni tanda-tanda mati hati, iaitu tak rasa rugi bila meninggalkan taat, tak rasa bersalah bila meninggal melakukan maksiat. Dia bermaksiat, dia tak rasa apa-apa dah. Dia meninggalkan taat, tak rasa satu kerugian pada diri dia. Itu makna penyakit tu malah dah timpa kat dia. Ya. Akibat daripada tak beradab. Ya. Bila dia meninggalkan haddul adab, maka bahwasanya kembali ia daripada sekira-kira datangnya. Kembali ia patah balik pada tempat mula dia main dulu. Dulu asalnya dalam kegelapan, tak buat ibadat, jauh, tak mendekati jalan-jalan kesupian. Tapi oleh kerana dia tak jaga adab, dia patah balik tempat lama, jadi macam asal. Bukan setakat jadi macam asal, kadang-kadang teruk daripada asalnya dulu lagi, lebih teruk lagi. Ini kita kena jaga. Sebab itu Nabi kata, inna lin-ni'ami awabida ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Sungguhnya bagimu nikmat itu liar, macam liarnya binatang-binatang liar. Nikmat beragama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dapat patuh perintah Allah Ta'ala, ini satu nikmat yang besar. Nabi kata tiap-tiap nikmat yang kamu kecap tu dia bersifat liar. Dia tak jinak. Dia kira nak lari ya. Tidak sedikit dia lari, tidak sedikit dia lari. Faqayyiduha bisyukri, tambat dia dengan syukur. Tambat dia dengan syukur. Sebab tu saya dulu masa saya kena ISA, masa 60 hari itu utamanya. Masa tu siapa kena ISA 60 hari itu teruklah. 2 bulan dalam masa 60 hari, 2 bulan. Kita diuji dengan hebat sekali. Orang tanya saya, apa wirid, apa doa saya baca. Saya kata saya baca doa satu ya. Doa saya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu yang aku minta. Ya Allah Tuhanku, la Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hatiku, ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi aku petunjuk. Kita asalnya bukan terlibat dengan kerja-kerja agama ni. Macam orang biasa, sibuk tak tentu pasal. Tak tentu pasal kita sibuk. Sibuk yang tak bermeri manfaat. Balik kerja tu, ambil bawa raket badminton tu, hambatlah bulu ayam tu. Orang azan maghrib ke apa, kita langsung tak peduli. Tak peduli dengan ibadat, tak peduli, sibuk kita, sibuk tak apa-apa, menyibuk. Kemudian Allah bagi hidayah. Allah pertemukan dengan orang-orang yang mendapat petunjuk, orang yang baik-baik. Kita mula hidup kita berubah. Mula mengaji, mula menuntut ilmu, mula buat ibadat, mula membentuk peribadi Muslim. Lepas tu bentuk pula keluarga Muslim. Masuk pula gerakan Islam, menggabungkan diri dalam gerakan Islam, duduk bawah kepimpinan ulama. Kita rasa ni nikmat yang cukup besar. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, tolong jangan palingkan hati aku.
setelah engkau beri aku petunjuk. Kalau Allah palingkan, biasanya saya tengok bila orang tu berpaling, habis, jauh terus. Bukan setakat dia macam tempat dia mula-mula dulu, bakal lebih teruk daripada tempat yang dia duduk mula-mula dulu. Yang tu yang kita takut. Dia lagi tinggi kedudukan kita. Kalau kita jatuh, lagi teruk. Dan panjat pokok jambu, jatuh, mungkin tergeliat kaki. Kalau panjat pokok kelapa, duduk jatuh daripada pucuk pokok kelapa, mati terus. Lagi tinggi martabat kita, hebat jawatan kita. Kita naik presiden, timbalan presiden, AJK pusat, jatuh. Macam kita nampak yang jatuh tu lah, macam yang ada hari ni. Bahkan kita tak sangka mereka boleh bercakap macam tu punya teruk. Kita tak sangka mereka boleh bersikap dengan begitu lebih teruk. Mereka sanggup jadi barua kepada orang kafir hati. Ini yang kita paling takut. Sebab tu bila Allah bagi kita nikmat Islam, membentuk keluarga Islam, boleh menggabungkan diri dalam perjuangan Islam, jaga baik-baik, jangan sampai istidraj kita itu. Jadi oleh itu kena jaga adab-adab zahir dan batin. Zahir kita sentiasa beribadat, sibukkan diri dengan beribadat kepada Allah, sibukkan diri kita dengan kerja-kerja Islam, dengan sibuk benda yang tak ada manfaat. Adab batin selalu berbimbang-bimbang kepada Allah Ta'ala, minta Allah tambah nikmat, jangan Allah tarik balik nikmat ni. Kita syukur nikmat Allah Ta'ala dengan membanyak-banyakkan ibadat, membanyak-banyakkan kerja-kerja Islam. Tu kata Zunun Al-Masri, dia kata kalau kita tak jaga adab, Allah akan kembalikan kita balik tempat asal daripada mula kita main dulu tu. Yang lebih kita takut, lebih teruk pada asal tu lagi. Itu kena jaga. Itu kata Zunnun Al-Masri. Dan kata Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu, barang siapa tiada beradab bagi waktu, maka waktunya binasa. Tak beradab dengan waktu. Setiap waktu tu kita kena beradab. Pagi cara pagi, malam cara malam, petang cara petang, subuh cara subuh. Kita kena programkan kita punya hari-hari kita lah. Semua beradab. Dah dengar azan kita main masjid cepat-cepat. Kalau sempat sembahyang sunat, jangan lawak duduk diam. Sila elok zikir, ingat Tuhan. Sehingga orang khamat, terus kita masuk jemaah. Lepas jemaah bagi salam, kau ikut imam berzikir, berwirid, berapa. Itu ada adab. Batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita ingat kepada Allah, jangan lupa. Jadi setiap waktu tu kita beradab dengan waktu. Sebab waktu ni kalau dia pergi tak balik dah. Waktu ni bila dia pergi tak balik dah. Satu nikmat yang cukup besar daripada Allah Ta'ala. Ni hari ni hari Jumaat, berapa 12 bulan. Hari ni kalau pergi, besok hari lain dah. Kita takkan jumpa lagi hari ni. Sampai bila-bila tak jumpa dah. 12 hari bulan 6 2020 hari Jumaat. Habis hari ni, esok dah hari Sabtu. Tak dapat balik dah. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, dia kata ad-dunya salah satu ayyam. Dunia ni 3 hari je. Amsi madha, hari kemarin dah terlepas. Hari kemarin tu kita menangis ayak mata darah, nak balik hari kemarin tak jumpa dah. Amsi madha ma biadika minhu syai', tak ada sesuatu di tangan kamu. Hari kemarin tu dah tak ada lah, terlepas dah, habis dah, bukan hak kita dah. Wa ghadan la tadri atudrikuhu am la, hari besok
Kita belum pasti kita berjumpa atau tidak hari besok. Hari besok belum tentu kita punya. Hari kemarin confirm bukan kita punya orang. Mana hari kita? Wa yaumun anta fihi fa'tanimhu. Hari yang kamu ada hari ini, fa'tanim, ambil peluang. Hari ini. Jangan tidur manja. Jangan buat benda sia-sia. Apatah lagi jangan buat maksiat. Rugi yang amat sangat. Manfaatkan hari ini. Inilah hari kita. Kerana hari besok belum tentu kita punya. Hari kemarin dah terlepas. Dan hari ini kita buat penuh dengan adabul waktu. Adab waktu. Pagi ada waktu ibadatnya, petang ada, tengah hari ada. Semua kita isi penuh dengan kerja-kerja ibadat. Bila kita sibukkan dengan kerja-kerja ibadat, sedap-sedap dah petang. Jangan buang masa sikit pun. Ada orang kata masa itu mas. Orang Melayu ni dia kata masa tu mas. Masa tu amat berharga. Ada orang kata masa tu pedang. Laksana pedang. Pedang ni kalau kita tak guna dia, dia cantai kepala kita. Jadi kita kena ambil pedang tu, kita guna bagi elok. Itu kata Sufyan As-Sawri berkaitan adab waktu. Ada pagi, ada semayang ada waktu. 5 waktu. Subuh ada waktu dia, zuhur ada waktunya, asar ada waktu, maghrib ada, Aisyah ada. Allah Ta'ala kehendaki kita mengatur waktu kita dengan penuh teliti. Jangan makna sia-siakan waktu. Kita waktu muda, kita manfaatkan masa muda. Masa muda ni cari ilmu untuk diguna bekalan hari tua. Jangan sampai dah hari tua dah nak sembahyang pun tak apa nak betul. Baca Fatihah pun dah tak betul. Kita guna masa muda kita ni. Kita timba ilmu buat amal. Main masa tua, kita manfaatkan ilmu dan amal kita. Orang panggil kita mengajar sana, mengajar sini. Masa tua kita tahu masa cukup singkat. Masa dah tak cukup untuk kita. Pasal apa? Pasal kita himpun ilmu kita banyak, kita boleh manfaat ketika tua. Kan? Tapi kalau muda tu buat tak peduli lah, mengaji tak ada apa, bekalan apa tak ada. Tua macam mana? Jadi ilmu ni cukup penting. Membezakan antara kita hak dan batil, betul dan salah. Baru kita boleh ikut yang betul, tolak yang salah. Tak ada ilmu, ikut dan ya. Apa orang kata kita ikut. Rugi yang amat sangat. Bayangkan umur ada 94 tahun. Tak ada matlamat hidup. Dia rabah-rabah, tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu apa matlamat hidup dia, nak pergi mana, apa benda dia nak buat. Kesian orang tua kita tu. Kesian dia amat sangat. Itu kata Sawri. Dan kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, dia kata apa dah? Adalah kami kepada sedikit daripada adab, terlebih berkendak daripada kami kepada banyak daripada amal. Ibnu Mubarak dia kata bagi kami ni ada sedikit adab, lebih baik daripada makna kata banyak amal. Amal banyak tapi tak ada adab. Sikit adab pun tak ada. Jadi tak ada manfaat. Lebih baik kita ada adab, sedikit adab daripada banyak amal. Kalau banyak adab, banyak amal, lagi bagilah. Ya. Contoh, kita bersedekah. Kita sedekah dengan tidak beradab. Kita bagi sedekah banyak. Kita bagi duit kita banyak, bagi sedekah sana sini. Tapi tak jaga adab.
Tak jaga adab hati orang yang kita sedekah tu. Adab kepada fakir miskin. Kadang-kadang kita jelkah dia, kadang-kadang kita umpat dia, kadang-kadang kita jatuhkan maruah dia. Apa Allah kata? Tuhan kata, la tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu tu dengan sebut ungkit-ungkit. Sebut ungkit tu batalkan pahala sedekah. Kita bagi banyak mana pun dia runtuh. Kita bagi sikit ya kita bagi, tapi ada penuh dengan sopan santun. Kita jaga hati orang yang kita sedekah tu. Budi bahasa kita lemah lembut, sopan santun. Jadi pahalanya cukup besar. Jadi apa pun amalan kita ini perlu sangat kita jaga dengan adab-adab. Jaga adab bagi elok. Macam orang kita nak sedekah, jangan borehkan hati dia. Kita tahu dia susah, pergi sengak-sengak bagi duit dia, tolong dia. Cakap bahasa lembut. Mudah-mudahan sedikit pemberian saya ni boleh memberi manfaat kepada Tuhan, kepada encik, kepada pakcik. Sabar pakcik, ini pujian Allah. Kita lembutkan hati dia. InsyaAllah satu hari mungkin pakcik boleh senang. Terima kasih lah encik tolong saya. Ni masa saya, masa encik. Mungkin satu hari masa saya. Kita cakap dengan lemah lembut. Ya. Seorang doktor kan, pesakit datang jumpa dia kan, dia penuh dengan adab. Cek semua. Dia dapat kesan apa penyakit dia. Boleh cakap baik-baik. Ni pakcik ni ada kecil manis ni. Pakcik jaga no, jaga pantang. Jangan makan gula berlebih-lebih. Begini tak sopan santun. Ini ujian Allah pakcik. Allah datangkan sedikit sakit, mungkin Allah nak kifaratkan dosa-dosa kita. Ataupun mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat pakcik. Pakcik, saya ikhtiar saja pakcik yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adab kita, sopan santun kita. Jangan pakcik makan ubat di garanti baik, pakcik makan. Ini tak ada adab. Saya bagi ubat yang terbaik untuk pakcik, tapi yang menyembuhkan Allah dengan penuh adab, sopan dan santun. Itu cara-cara dia. Jadi itu makna amalan kita untuk pesakit dengan adab-adab yang sopan santun begitu. Itulah cara yang paling baik. Apa amalan kita pun kita jangan tinggalkan adab. Ya. Adab apa? Yang pertama adab segi akidah. Segi akidah. Yakin bahwasanya amalan yang aku buat ni mata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adab. Yang tak ada adab, aku buat ibadat, kedekat aku, tenaga aku, usaha ikhtiar aku, itu tak ada adab. Adab batin, adab mana kata akidah kita. Ingat apa ibadat yang kita buat, semua ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab di segi syariat, ikut patuh sungguh syariat Allah Ta'ala. Bukan setakat yang wajib, bahkan yang sunat-sunat tu. Yang sunat tu kita jaga bagi elok. Adab di segi mana kata ilmu tasawufnya, iaitu kita beribadat, ikhlaskan niat kita tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ingat di hati kita, kalau kita buat ibadat tidak ada ikhlas, langsung tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta Allah Ta'ala campurkan ke dalam jiwa kita ikhlas dalam mengerjakan ibadat. Itu di antara adab-adabnya, insya-Allah. Kalau kita ada masalah apa, cuba cek, tengok dalam kitab Sayyidul Salikin jilid 2. Sayyidul Salikin jilid 2. Itu semua cerita bab adab. Adab makan, minum, pakaian, kerja mencari rezeki, kenduri kenara, adab bertamu, melayan tetamu. Semua ni penuh dengan adab-adab.
adab zahir dan adab batin. Begitu juga Sayyidul Salikin satu berkaitan ibadat, semuanya ada adab. Ambil wuduk ada adab, semayang ada adab, zakat ada adab, haji pun ada adab, semua ada adab. Ada adab ni perlu kita amalkan supaya makna kata tidak berlaku istidraj dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuharibuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.